Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk video pada kali ini akan menunjukkan cara bagaimana untuk melukis perambatan gelombang air yang bergerak daripada kawasan yang dalam ke kawasan yang cetek. Dan begitulah sebaliknya. Baik, kita lihat terlebih dahulu apakah langkah-langkah untuk melukis rajah tersebut. Okey, langkah yang pertama, pelajar dikehendaki melukis terlebih dahulu arah perambatan gelombang 7. Yang mana arah perambatan gelombang 7 ini adalah bersudut 90 darjah dengan muka gelombang. Jadi yang ini dinamakan sebagai gelombang 7. Itu arah perambatan gelombang 7. Langkah yang seterusnya ialah melukis garis normal. Garis normal ini adalah garis yang berserenjang dengan sempadan yang membahagikan kawasan dalam dan kawasan cetek. Seterusnya, langkah yang seterusnya ialah melukis arah perambatan gelombang yang memasuki kawasan cetek. Seperti yang telah dipelajari, apabila suatu gelombang itu bergerak daripada kawasan yang dalam memasuki kawasan yang cetek, maka gelombang tadi ini akan dibiaskan mendekati garis normal. So kita tengok mendekati garis normal. Jika menjauhi, kamu lukis di bahagian bawah ni. Tetapi sekarang ini mendekati garis normal, tu lukis di bahagian ini. Okay, setelah kita melukis gelombang yang dibiaskan, kamu dikehendaki melukis terusnya ialah muka gelombang. Ini kawasan yang cetek. So ini adalah muka gelombang di kawasan cetek. So bagaimana cara nak lukis? Pastikan muka gelombang yang dilukis juga adalah garisnya berserenjang. Berserenjang dengan arah perambatan gelombang yang dibiaskan. So mesti berserenjang. Ini adalah bersudut 90 darjah. Okay, kemudian kita lukislah lain-lain gelombang. Dan kita kena ingat bahawa kalau kita tengok di sini, jarak gelombang dalam kawasan yang cetek adalah lebih kecil berbanding dengan jarak gelombang di kawasan yang dalam. Kita tambah muka gelombang. Satu persatu. Dan pastikan panjang gelombangnya sentiasa lebih kecil. Baik, ini adalah di kawasan yang cetek. Dan akhir sekali, jangan lupa label untuk sudut 7 dan juga sudut yang dibiaskan. Baik, kita lihat pula bagaimana gelombang yang bergerak daripada kawasan yang cetek ke kawasan yang dalam. Okey, langkah yang pertama, so kita lukis arah untuk perambatan gelombang, garis yang menunjukkan arah perambatan gelombang di kawasan yang cetek. Okay, gelombang 7-nya. Kemudian jangan lupa kena lukis garis normal. Okey, garis normal. So ini adalah sempadan di antara kawasan cetek dengan kawasan dalam. So garis normal mestilah berserenjang. Labelkan dia sebagai garis normal di kedua-dua bahagian. Baik, sekarang ini gelombang ini bergerak daripada kawasan cetek ke kawasan dalam. Okay. Seandainya kedalamannya adalah sama, sudah pastilah gelombang 7 ini akan bergerak lurus. Tetapi sekarang dia bergerak ke kawasan dalam. Bila masuk kepada kawasan dalam, maka gelombang tadi akan dibiaskan
menjauhi normal. So, menjauhi normal, kita lukis dalam kawasan ni lah. Kalau dia mendekati normal dalam kawasan ni. Tapi sekarang dia bergerak dalam kawasan dalam, maka dia bergerak menjauhi normal. So, kita labelkan sebagai gelombang biasan. Depan, kemudian kita lukislah muka gelombang. Sama juga, muka gelombang yang dilukiskan mestilah berserenjang dengan arah perambatan gelombang yang dibiaskan. Dan secara automatik, kamu akan dapat lihat panjang gelombangnya di kawasan dalam ini adalah lebih panjang daripada panjang gelombang di kawasan yang cetek. Sekurang-kurangnya lukislah 3 muka gelombang. Jangan lupa untuk tandakan sudut bagi sudut tuju. Ini adalah sudut tuju dan juga sudut biasan. Baik, dalam latihan yang diberikan dalam video yang kedua, bahagian yang kedua, di akhir video tersebut ada diberikan soalan ini. Bagaimana cara untuk menjawab? Rajah menunjukkan gelombang sarta merambat dari kawasan cetek ke kawasan dalam. Jika frekuensi gelombang air ialah 4 Hz, maklumat diberikan frekuensinya adalah 4 Hz. Hitungkan jarak gelombang di kawasan yang cetek dan kawasan dalam. Dan perhatikan maklumat lain yang diberikan dalam rajah, iaitu hal laju gelombang. Bagi kawasan yang cetek, laju gelombangnya adalah 8 cm sesaat. Bagi kawasan dalam, hal laju gelombangnya adalah 10 cm sesaat. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. So diberikan maklumat. Maklumat diberikan menggunakan persamaan V sama dengan F lambda. Hanya perlu ganti masuk saja ke dalam persamaan tersebut. Jadi kita dapati untuk di kawasan yang cetek, panjang gelombangnya adalah 2 cm. Dan di kawasan yang dalam, panjang gelombang yang diperolehi adalah 2.5 cm. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.